hadha ya Salman? Tanya balik. Hadhihi atau hadhihi, sebut hadhihi tu. Hadiyatun laka. Ini adalah hadiah kepada kamu ya Rasulullah. Tak sebut hadiyatun laka wa li ashabik. Tadi sadaqatun laka wa li ashabik. Ya, campur dua-dua kali. Tapi hadiah ni hadiah untuk kamu saja Rasulullah. Maka ketika sebut, Rasulullah pun kata, "Ubsutu, mai dekat, boleh makan dah." Ini. Kerana ini hadiah. Kau boleh makan. Kemudian Nabi SAW summa nazara, Sayyidina Salman pergi tengok belakang Rasulullah dan nampak khatamun nubuwah. Cerita tentang khatamun nubuwah tu saja. Hak yang poin tu. Kemudian terus masuk Islam pada ketika tersebut. Fa'amana bihi. Ini antara mukjizat Nabi SAW, mengetahui perkara gaib. Yang Nabi tahu kata orang ni akan, yang pertama Nabi mengetahui kata Sayyidina Salman Al-Farisi akan masuk Islam pada esok hari. Kita kalau tak pasti orang yang masuk Islam ke tidak, kita kena Islamkan terus waktu tersebut. Faham? Dalil juga Nabi mengetahui kata orang ni akan mati bila. Atau Nabi boleh tunggu esok, tak ada masalah. Kita bukan nak tahu kata orang ni mungkin mati esok, mungkin tak mati lagi. Lepas tu kita kena imankan dia terus pada ketika tersebut. Lepas tu jangan lambat-lambatkan. Lepas tu kata para ulama Hanafiyah, kalau seorang tu imam berkhutbah di atas mimbar, cakap tengah-tengah cakap khutbah tu hari Jumaat, tiba-tiba datang seorang lelaki yang beragama lain daripada Islam, masuk dan kata pada tu imam, "Tuan imam, saya nak masuk Islam." Kalau tu imam tu kata, "Tunggu sat, habis khutbah ni kita masuk dah. Potong khutbah tengok sedap ni. Duduk dulu, sekejap lagi kita habis khutbah." Kalau tu imam tadi mengatakan sedemikian dengan redha dia dengan kekufuran yang ada pada lelaki tersebut, kafir tu imam tu. Itu dia. Inilah mazhab Hanafi. Kafir tu imam sebabkan tunggu sat. Lepas tu kata para ulama dalam mazhab Hanafi, tu imam kalau orang mai tu, dia kena potong khutbah dia, turun, Islamkan dulu. Lepas tu sambung khutbah balik. Lepas habis khutbah baru cerita kat dia, Islam ni macam mana. Bagi masuk Islam dulu. Nah, mai orang zaman lah nak pergi cepat pula orang keluar dari Islam. Tapi orang murtad orang ni, la ilaha illallah. Nah, jaga sikit mulut kita tu. Kita ni siapa dia? Qadhi. Nah, hak tahu semua hukum makam Allah Taala. Tu kita kena jaga mulut kita. Jadi Sayyidina Salman, Nabi SAW tahu kata dia tak akan mati lagi. Lepas tu Nabi kata tak apa, esok dia akan datang. Nabi tak katalah, lisanul hal. Nah, bila tengok keadaan Nabi, Nabi tahu kata dia esok akan datang untuk test sekali lagi. Ini dalil kata Rasulullah SAW, ketika Isra' Mi'raj, Nabi melihat seluruh qada dan qadar Allah Ta'ala. Kan? Sarful qalam. Bila mendengar sarful qalam, yang kita dengar tu, asraful qalam, ketika dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mendengar tulisan qalam ketika Isra' dan Mi'raj di Lauh Mahfuz. Bukan mendengar sahaja, mengetahui sekali apa yang ditulis. Ini orang kata, Sayyidina Imam Busairi radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Busairi kata, Nabi SAW ilmunya bainal lauhi wal qalami, lauh dan qalam. Syekh Utsaimin hafizahullah rahimahullahu taala, Syekh Utsaimin, nah, ulama besar Wahabi kan. Syekh Ibn Utsaimin kata apa? Muhammad bin Utsaimin, dia kata ini menunjukkan Imam Busairi kafir. Kafir tu. Kafir kenapa? Syekh Utsaimin, dia kata kerana dia mengatakan Nabi SAW punya ilmu yang sama dengan ilmu Allah Ta'ala. Oh, kita kata nampak macam tin ni. Buat baca elok-elok. Imam Busairi kata ilmu Nabi ma bainal lauhi wal qalami. Kalau kamu kata ilmu Nabi hanya ilmu Allah Ta'ala hanya sekadar lauh dan qalam, maksud kamu telah meletakkan had bagi Allah Ta'ala punya ilmu. Kamu lagi teruk. Bila masa ilmu Nabi sama dengan ilmu Allah? Kalau ilmu Nabi tahu semua dalam lauh dan qalam, adakah itu sama dengan ilmu Allah? Tetap takkan sama. Kerana ilmu Allah Ta'ala tanpa kasbun. Nah, ilmu Allah Ta'ala tu azali. Kemudian Allah Ta'ala bukan tahu hak tu saja. Yang lauh qalam ni yang ditulis, yang tak ditulis Allah Ta'ala je tahu. Nabi Muhammad tahu yang ditulis walaupun daripada awal sampai habis kehidupan. Maka tetap takkan sama dengan ilmu Allah. Jadi kamu yang cepat sangat, wahai Syekh Ibn Utsaimin, mengatakan kepada Syekh Al-Imam Al-Busairi radhiyallahu anhu. Imam Busairi tidak salah. Yang salah orang yang tajarruk, cepat sangat mengutuk para alim ulama terdahulu. Baik. Alhamdulillah tetap kita kata rahimahullahu ta'ala. Nah, jangan jadi macam sebagian orang sebut Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz, kapiak tu. Oh ni orang jahil bodoh. Tak ya, kita ni orang yang dah mati. Dah tasubul amwat. Jangan kutuk cela orang mati. Depa pun ada apa ni? Depa punya sumbangan depa untuk Islam. Dia kata ustaz ni gena. Lawan Wahabi tapi baik dengan Wahabi. Dah, depa orang Islam. Nah. Kena ada rahmat kan? Kita kan awal hadis yang kita ambil dengan para guru kita apa dia? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Bukan saya.
Hadis pertama ambil awaliyah ar-rahmah. Awaliyah rahmah tu untuk apa? Untuk kasih sayang ahlul hadis. Orang-orang yang nak mengaji ilmu hadis, orang nak mengaji ilmu apa sekalipun, dia kena ada kasih sayang. Sebab tu sifat yang pertama Rasulullah, ar-rahmah. Nampak tak? Ni tak ada rahmat, kerja nak kepiak orang. Tak ada gitu. Yahudi ni ibaratlah tiba-tiba masuk tu. Sayyidina Salman bekerja dengan Yahudi pada ketika sebut. Kerja dia tanam pokok kurma. Maka Nabi SAW pergi beli dekat Yahudi ni, Sayyidina Salman, dengan kaza wa kaza dirham. Ada berapa dirham Nabi beli, bayar pada Yahudi tersebut untuk bebaskan Sayyidina Salman. Maka Yahudi ni kata boleh, tapi ni ada lagi berapa ratus pokok lagi ni, 300 pokok yang tidak ditanam lagi. Siapa nak tanam? Kamu kena tanam, kata Yahudi tersebut. Dengan syarat kamu tanam. Sebab apa dia suruh Rasulullah tanam? Dua makna. Bukan satu, dia nak hina Rasulullah, suruh Rasulullah buat aja. Yang kedua, dia tahu Rasulullah ni berkat. Yahudi tahu ini Rasulullah, maka dia nak ambil keberkatan tersebut, dia suruh Rasulullah tanam. Tak suruh saja tak boleh. Dia Rasulullah mai suruh selepas Sayyidina Salman, dia kata ada 300 pokok lagi, kamu kena tanam, syarat dia kamu. Rasulullah tanam. Lebihnya apa dia? Tengok baca. Fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhila illa nakhlatan wahidah. 300 pokok semuanya ditanam oleh Rasulullah, kecuali sebuah pokok 299 Nabi tanam, satu pokok ditanam oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kesian tengok Nabi duk tanam tu, dia main tanam satu, pak, buh. Tolong. Fahamalat nakhlu min amiha, tahun tu juga pokok kurma berbuah terus. Kita pergi ke Madinah Al-Munawwarah, bumi Rasulullah, tanya pada orang Madinah, pokok kurma kalau tanam berapa tahun tumbuh? 3 tahun baru berbuah. Nabi tanam setahun buah terus. Ni kata mukjizat. Nampak? Sebab tu Yahudi tadi nak sangat Rasulullah tanam. Sebab tahu Rasulullah tanam pokok buah terus tahun tu. Dia nak ambil, dia pun nak ambil untung juga. Tahu Rasulullah tanam mesti untung punya. Kemudian 299 pokok semua tumbuh pada tahun tersebut, kecuali satu pokok. Lepas tu Nabi tanya, "Ma sya'nu hadhihi naqlah?" Dia pokok ni kenapa ni? Hak lain semua tumbuh, hak ni tak tumbuh. Maka Sayyidina Umar pun mengaku, "Ya Rasulullah, ana gharastuha." Aku yang tanam, kesian tengok kamu, jadi aku tanam dah. Ada Nabi marah, tengoklah buat kerja tak abang korang. Ada Nabi marah. Tak marah. Nabi cabut pokok kurma tadi yang mati tersebut, Nabi tanam semula, bukan ambil pokok kurma baru. Kurma yang mati itu ditanam balik, tumbuh pada tahun tu juga. Itu dia. Dalil kata apa? Nabi kalau sentuh yang mati boleh hidup. Tangan Nabi ni yang panggil tangan tasriful akwan, tangan yang boleh mengubah benda menjadi suatu benda. Lepas tu tangan Nabi SAW, pedang Sayyidina Uqasyah radhiyallahu an dalam peperangan Uhud. Waktu perang, pedang Uqasyah patah. Sayyidina Uqasyah jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, pedangku patah ya Rasulullah." Rasulullah terus ambil pelepah tamar tepi dia, "Nah, ambil pedang ni, tukar jadi pedang terus." Waktu tu tukar jadi pedang, pelepah tamar jadi pedang. Ni bukan cerita He-Man ataupun cerita apa ni, Power Ranger keluar pedang daripada pinggang dia. Tak, ini cerita benar yang berlaku pada Rasulullah. Tak tu puk jadi pedang tu. Dan pedang tadi digunakan oleh Sayyidina Uqasyah dalam beberapa siri peperangan, dan pedang tadi sangat tajam. Nampak tak? Juga berlaku pada Sayyidina Qutaibah. Sayyidina Qutaibah juga begitu. Nabi pegang kayu, letak jadi pedang. Insya-Allah. Nampak tak? Maksudnya kalau Nabi pegang benda-benda lain, boleh ikut yang Nabi nak. Nabi kalau pegang batu boleh jadi mah. Kalau Nabi pegang bukit Uhud boleh jadi mah bukit Uhud tadi. Ada Nabi buat? Nabi tak buat. Dalil kata Nabi ini adalah orang yang makhluk Allah Ta'ala yang sangat dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana dia dipilih oleh Allah bukan kerana nak dapatkan dunia ni, untuk dia menjadi khalifah di muka bumi Allah Ta'ala, untuk nak tadbir dunia ni dengan cara yang terbaik. Ni Rasulullah SAW. Kalau kita tahu benda-benda gini, maka kita akan bercakap dengan Rasulullah dengan penuh ta'zim. Lepas tu kalau cakap pasal Rasulullah, jangan sebut Muhammad, sebut Sayyiduna Muhammad. Diperlih. Kalau raja tak sebut yang di Pertuan Agong, yang amat mulia Sultan Sirajuddin dengan Basbah tu, kalau tak sebut kena tangkap terus, ataupun kena panggil dengan jabatan agama. Tok Imam kena panggil. Kenapa tak sebut yang amat mulia apa semua, yang teramat mulia? Kenapa tak sebut yang tu? Yang jadi pelik nah, ada masjid-masjid tertentu diperlih, kalau sebut Sayyiduna Muhammad kena panggil juga dengan jabatan agama. Kenapa sebut Sayyiduna? Sayyidina apa? Boleh raja sebut yang amat mulia. Hak Sayyidina macam ni, bang apa tahu? Puak ni pening kepala. Nampak tak? Pening kepala. Sanggup dengan makhluk yang biasa ni, dia sanggup agung-agungkan. Dengan Rasulullah SAW dianggap sebagai manusia biasa yang tidak ada apa-apa. La ilaha illallah. Ini jahil. Jahil. Baik. Terus hadis yang seterusnya. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang terusnya tu, Sayyidina Abdullah bin Sirjis datang jumpa dengan Rasulullah. Kemudian dia
fa'arafa alladhi urid. Nabi tahu apa yang aku inginkan. Maka Nabi pun fa'alqa rida. Nabi buang rida dia, kemudian dipegang belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, kemudian aku kata kepada Rasulullah, ghafarallahu laka ya Rasulullah. Moga Allah ampunkan kamu ya Rasulullah. Ampun di sini bukan maksudnya ampun dosa, angkat darjat maksudnya. Maka Rasulullah kata, walaka, kamu pun begitu, moga Allah ampunkan kamu. Maka faqala al-qaum, kata para sahabat Nabi, istaghfara laka Rasulullah. Maksudnya Rasulullah mohon ampun pada kamu, dan Rasulullah doakan kamu diampun oleh Allah. Insya-Allah ni hebat ni. Nah, kalau Rasulullah mohon ampun, maksudnya ampun habis semua dosa-dosa. Ni benda yang hebat. Maka kata sahabat tadi, kata Sayyidina Abdullah bin Sarjis, na'am walakum. Kamu sekali Nabi doa. Bukan aku saja, kamu pun didoa oleh Rasulullah. Kemudian dia baca ayat, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nampak tak? Mohon ampun dengan dosa kamu ya Rasulullah. Dosa di sini bukan dosa nah. Jadi dipanggil dalam para ulama sebut hasanatul abrar sayyiatil muqarrabin. Yang orang abrar dia rasa benda ni biasa, baik. Tapi orang yang muqarrab dia rasa benda ni tidak elok. Faham? Contoh orang muqarrab, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, minum diri bagi dia benda yang aib. Orang awam biasa tidak ada masalah, hukum harus minum diri, bukan haram. Minum diri harus. Tapi orang yang muqarrabin, dia tak boleh nak minum diri. Sebab apa? Hasanatul abrar. Orang abrar, orang biasa-biasa rasa benda ni baik, tak ada masalah apa, jawaz. Tapi sayyiatul muqarrabin, orang yang muqarrabin dia rasa benda ni tak pernah elok lah, kena makan kena minum duduk lah. Maka dia akan duduk juga ketika tersebut. Faham tak? Benda tu salah tak? Tak salah. Tapi bagi dia, salah bagi dia. Baik, dia faham tak? Maka zambika, zambun bagi Nabi SAW bukan macam kita. Kita memang dosa sungguh. Rasulullah tak tahu, memang tidak ada dosa. Cuma perkataan di sini kena faham, kata benda yang kecil-kecil yang harus sekalipun, yang mubah, kadang-kadang ada benda yang Nabi tinggalkan. Kenapa? Kerana warak Nabi SAW. Boleh faham? Dan kalau Nabi tunjuk perkara tadi boleh ataupun tidak, itu untuk syariat. Dan tunjuk pada kita boleh ataupun tidak buat perkara tersebut. Nabi kencing berdiri dan sebagainya untuk tunjuk syariat. La ilaha illallah. Bab yang ketiga baru. Baca-baca lagi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, babu ma jaa fi sya'ri Rasulillah. Rambut Rasulullah kita dah tahu noh. Kita sebut tadi dah, ada 3 jenis rambut. Walaj, waw, lam, jim, wafrah, limmah, jummah. Boleh tak? Kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunai. Rambut Nabi sampai pertengahan telinga. Maksud dekat-dekat dengan cuping telinga. Maksudnya gitu. Rambut ni dia panggil apa ni? Wafrah. Rambut wafrah tu. Faham tu? Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi min ina'in wahid wa kana lahu sya'run fawqa al-jummati wa duna al-wafrah. Sayyidina Aisyah kata, aku mandi dengan Rasulullah daripada ina' yang satu. Bagi ulama kata mandi terus macam itulah. Ni ada bukan pandangan mandi lelaki bini sunnah. Boleh. Tapi ada sebagian ulama yang beradab kata Nabi bukan mandi secara terus begitu, tapi letakkan sitar di antara dia dengan Sayyidina Aisyah. Inak di depan, tempayan tu tak di depan, dia letak sitar di tengah. Rasulullah mandi sebelah ni, Sayyidina Aisyah mandi sebelah ni. Nabi cedok, Sayyidina Aisyah cedok. Min ina'in wahid. Nampak tak? Berbekas yang sama. Cuma ada juga penutup. Alhamdulillah tak ada masalah, sebab tidak ada aurat di antara suami isteri. Nah, tidak ada aurat suami isteri, tidak ada masalah. Mandi sekali dan sebagainya. Lagi seronok lagi yang baik. Wa kana lahu sya'run fawqa al-jummati wa duna al-wafrah. Dan rambut Nabi pada ketika tersebut fawqa al-jummah duna al-wafrah. Duna al-wafrah maksud bawah sikit pada wafrah, duduk di tengah-tengah. Duna fawqa al-jummah, atas sikit pada jummah. Maksudnya rambut apa? Rambut pada tengah-tengah ni, tengah-tengah tengkok. Limah, rambut limah. Jelas tak? Baik. Daripada Sayyidina Bara' ibn Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an bu'aida ma bainal mankibain wa kanat jummatuhu tadribu syahmata udhunayhi. Yani tak muskilah. Cuma jummah ni kan di sini. Jummah kan di bahu. Lepas tu tadribu syahmata udhunayhi, belaga hujung telinga. Macam mana pula tu? Kan belaga di bawah, tiba-tiba belaga hujung telinga. Tak, rambutnya maksudnya rambut Nabi melengkong. Betul, rambut Nabi ni ikal mayang. Ada yang dia jadi macam lingkungan, maksudnya jadi, faham kan? No? Lepas tu belaga kat ujung telinga ni. Rambut Nabi. Gitulah maksudnya. Dan rambut orang tu bukan turun semua. Kadang-kadang turun-turun tu ada yang melengkong-lengkong sikit pun kena ke telinga. Macam itulah rambut Nabi SAW. Comel lah, comel. Tak ada bandingan. Rambut Nabi mengaburkan 2 rambut. Rambut Nabi Isa AS sabtun, rambut yang cantik. Rambut yang satu lagi rambut qatid,
Ja'dun qatid. Ja'dun qatid, rambut kerinting. Jadi kerinting campur dengan sabit atau sabat, rambut lurus, maka dia akan jadi ikal mayang. Tak terlalu kerinting, tidak terlalu lurus, maka ikal mayang. Rambut Nabi yang tu. Wa fawq apa ni? Wa khairul umuri awsatuha. Pertengahan dia adalah ikal mayang. Maka Nabi ambil yang pertengahan. Maka Nabi ambil, Allah pilih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertengahan. Qultu li Anas radhiyallahu anhu, kaifa kana sya'ru Rasulillah? Qala lam yakun bil ja'di wala bis sabti. Rambut Nabi tidak kerinting, tidak lurus. Kana yablughu sya'ruhu syahmata udhunai. Dan rambut Nabi sampai ke cuping telinga. Ini rambut wafrah. Seterusnya an Ummi Hani binti Abi Talib qalat, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan wa lahu arba'u ghadair. Nabi masuk ke dalam bumi Makkah pada ketika mana Fatuhu Makkah. Nabi mempunyai 4 tocang. Tocang ada 4 ni. Tocang macam nampak ni. Tocang dia diikat ni dua di belakang. Tocang 2 di sini, yang sampai di ujung depan ni macam ni, 2 di belakang. Ataupun Nabi lepaskan terus 4 di belakang tocang tersebut. Di tocang ni terpulang sama ada nak dianyam tocang tersebut ataupun tidak dianyam. Anyam macam orang perempuan duk anyam, duk ke tangga tu kan, duk tangga sambil duk cari kutu, sambil duk anyam. Ini tocang gitu kan. Orang dulu lah. Orang dah tak tahu buat ke tak gitu. Baik, jadi apa ni maksudnya Nabi bertocang. Baik, tocang ni boleh ke tidak dalam hukum pada lelaki? Boleh, tidak ada masalah. Bagaimana tidak menyerupai perempuan. Khususnya pada ketika perang. Perang lagi elok bertocang. Kenapa elok bertocang? Karena itu akan menggerunkan musuh. Lepas tu dalam perang buat habis apa pun. Nak buh celoreng kat muka, nak pakai sebelah hijau, sebelah biru, kan? Apa ni, main bola ke apa ni? Tak pergi ganah. Takut tak apa. Boleh. Rambut buat tocang pula. Rambut pula buh warna dye oren. Nampak buh oren rambut. Boleh, tidak ada masalah kerana perang. Yang buh warna hitam ya. Rambut putih buh warna hitam. Tapi dalam perang boleh kata ulama. Rambut putih buh warna hitam. Kerana untuk perang. Kenapa nak bagi gerun musuh? Kalau rambut putih ya semua, ya. Tua-tua. Comel lawan elok. Tapi kalau semua hitam ya, walaupun tua dah, gigi luruh habis tapi rambut hitam, masya-Allah. Padahal bubuh dai. Nak perang tu, orang jadi gerun, tengok muda-muda semua. Tengok belakang, muda. Tengok depan, gigi dah tua lagi. Tak depan. Tapi tak apa, tak masalah, boleh. Ini orang panggil strategi dalam perang. Nabi ada arba'u ghadair. Anna sya'ra Rasulullah, kata Sayyidina Anas, anna sya'ra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzunai, ke pertengahan telinga. Pertengahan telinga di sini saya tanya pada Syekh Yusri hafizahullah taala. Maksud dia kalau kita tarik rambut kita di depan mai ke sini, jadi dia sampai pertengahan telinga atau rambut dia juga dipanggil wafrah. Nampaklah wafrah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana yasdulu sya'rahu. Nabi lebih banyak sikat ke belakang terus. Ikat belakang. Yasdul, sadlun ni maksudnya ikat ke belakang, sikat ke belakang. Wa kana al-musyrikuna yafruquna ru'usahum. Musyrikin pada ketika tersebut kalau sikat rambut dia suka belah tengah. Belah. Wa kana ahlul kitab yasduluna ru'usahum. Ahli kitab pula suka sikat belakang. Maka Nabi lebih suka untuk kana yuhibbu muwafaqata ahli kitab. Nabi lebih suka untuk menyamakan diri dengan ahli kitab pada ketika tersebut. Raghbatan li imanihim. Bila Nabi sama dengan mereka sikat rambut belakang, Nabi pun sikat rambut belakang. Dia tengok, wih, Nabi akhir zaman sikat rambut macam dengan kita. Maksudnya dia macam ada sikit persamaan dengan kita ni. Maka moga-moga dapat masuk Islam. Tapi tak juga, rupa-rupanya lawan terus dengan Nabi SAW pada ketika tersebut. Lagi kuat lawan daripada dengan Rasulullah. Rasulullah kan nak buat cara gitu, benda yang tidak dihalang lah, tidak ada masalah lah, boleh buat. Sebab tu para ulama' mengatakan ada benda-benda tertentu yang mana orang kafir buat, pemimpin-pemimpin besar boleh pergi ke tempat tersebut. Contoh, buat Deepavali. Deepavali adalah hukum perayaan agama. Orang biasa tak boleh kita nak ucap Happy Deepavali. Kita pun Happy Deepavali. Habaq kat dia, seronok dia kan. Kita pula pergi buat pula rancangan khas dan Deepavali, pergi cerita pula Deepavali ni apa semua kali, macam nak pergi berkenal agama Hindu pula. TV Malaysia kan gitu. Dan satu Malaysia kan. Tak apalah, la kulli hal, cuma nak beritahu kalau kata orang biasa boleh dah buat gitu. Sebaiknya elakkan daripada mengucap perkara tersebut. Kadang mengucap selamat kepada dia tidak ada masalah. Selamat sejahtera kepada kamu. Tak sebut Happy Deepavali. Selamat sejahtera tu umum untuk semua hari. Tak payah sebut Happy Deepavali. Kita kata semoga sejahteralah kamu sepanjang tahun. Tu ya. Cukup. Tapi kalau pemimpin-pemimpin besar
Perdana Menteri, Raja, kalau dijemput untuk pergi majlis tersebut, boleh ataupun tidak? Para ulama sebahagian mengatakan boleh, tidak ada masalah pada mereka sahaja. Kerana untuk meraihkan rakyat yang ada, boleh. Hukum pada raja ni dan juga pemimpin kadang-kadang dia berbeza sikit. Yang jadi peliknya ni, raja pergi menari, pemimpin tu pergi menari sekali, Hindu tu menari gelek, dia pun gelek sekali menari, tu bengong pula. Tak seorang menari lah, ikut saja cukup. Walaupun kita tempat mereka beribadah. Batu kif, Perdana Menteri turun sekali. Jadi kalau kata dia tak buat perkara yang haram, sekadar hadir majlis sahaja, tidak ada masalah. Ni bukan Perdana Menteri law sajalah. Perdana Menteri akan datang takut lagi lepas ni Perdana Menteri kita pula naik, kan? Lepas tu kalau pergi ke majlis tu, kata apa ni? Ulama apa pergi majlis-majlis gitu? Jadi kita tahu ada hukum. Dia tak perlu nak kalut-kalut sangat. Relax cukup. Ada hukum. Ulama bincang lama dah yang kalut. Itu maksudnya. Karena yuhibbu muwafaqata ahli kitab fi ma lam yu'mar fihi bi syai'. Summa faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pada akhir hidupnya, kebanyakan Rasulullah membelah tengah rambutnya. An Ummi Hani radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dha zafaira arba'. Nabi mempunyai 4 tocang. Boleh gitu. Babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minta burdah sikit sekali, lepas tu kita ni burdah dalam 2 minit. Lepas tu kita sambung balik. Nak bagi tarwihun nufus. Baca aja tak kita tak burdah langsung pun letih juga. Burdah sikit dalam 2 minit, lepas tu kita sambung balik. Ada siapa baca laju tak? Baca ni. Baca terjemahan. Betul tak? Nak baca ya. Baca dan terjemahan macam ni. Ya. Dia laju sikit sebab anda terjemahan nak baca. Dia letih. Baca. Boleh baca? So tak semua tak. Tak boleh. Boleh baca. Cuba baca. Boleh baca. Baca ni, baca Rabi'ah lah. Budah mana budah? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. الله 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 كلما ناديت يا رب قل يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا رب قل يا عبدي أنا الله يا الله الله
قل يا عبدي أنا الله. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi tarajjul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik, bab berkenaan dengan sikat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyikat rambut dan Rasulullah menyuruh untuk kita jaga rambut kita. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis khabar daripada Sayyidina Abi Daud, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Siapa ada rambut, ikramkan rambutnya. Maksud tu Nabi SAW kurang botakkan rambut. Berapa kali je Nabi botakkan rambut? Kebanyakannya Nabi menyimpan dan menjaga rambut Nabi SAW. Dan Nabi menyikat rambut menggunakan sikat. Sikat Nabi, kata para alim ulama, Al-Imam Ad-Damiri radhiyallahu anhu sebut dalam kitab Hayat Hayawan Kubra, rambut Nabi disikat dengan, sikat rambut Nabi dibuat daripada kulit belakang penyu. Penyu sulafah. Yang penyu ni, ada sebahagian kata buat daripada gading gajah. Sikat rambut Nabi itu dibuat pada gading gajah. Itu pandangan tu kata Al-Imam Ad-Damiri silap. Yang betulnya bukan gading gajah. Yang betulnya adalah daripada kulit ninja turtle. Sulafah bahriyah, daripada penyu. Jadi kalau ada lupa kulit penyu kan, buat jadi sikat rambut. Sunnah Rasulullah. Tapi apa-apa pun boleh, sikat mana pun boleh, tak ada masalah. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala an Aisyah qalat kuntu urajjidu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Kata Sayyidina Aisyah, aku menyikat rambut Rasulullah dalam keadaan aku haid. Sini menunjukkan kata perempuan kalau haid boleh untuk nak bermuamalah dengan isteri dia, dengan suami dalam keadaan apa, tidak ada masalah. Beza dengan Yahudi. Lepas tu khabar ini adalah satu khabar yang bercanggahan dengan puak Yahudi. Puak Yahudi tak boleh perempuan haid duduk sekali. Sampai diletakkan dalam bekas dalam stor khusus, kemudian dihantar balik ke keluarga dalam memandang hina kepada perempuan yang haid. Tapi Islam tidak memandang haid, tidak memandang perempuan yang haid ini adalah perempuan yang hina. Dan kalimah disebut wa ana haidun, tak sebut wa ana haidatun. Kenapa tak sebut haidatun? Kerana haid memang perempuan je ada, tak perlu nak letakkan muannas. Faham tak? Jadi yang kedua, para ulama sebut, Syekh Ahmad Mamduh radhiyallahu taala cerita kepada kami, antara perkara nadir yang berlaku dalam tariqah Naqsyabandiyah, yang dilakukan oleh para kibar Naqsyabandiyah, mereka tidak minum dan makan makanan yang dimasak oleh perempuan haid. Kenapa? Orang kata, apa ni Naqsyabandi sama dengan Yahudi? Sebab lu jangan kalut sangat. Wali-wali tu bukan sama dengan Yahudi, tak sama langsung. Yahudi menolak perempuan haid kerana membenci dan juga memandang hina. Para ulama Naqsyabandi bukan memandang hina. Mereka memandang bahawa kalau ketika perempuan tu haid, kalau dia masak, kurang berkatnya ketika sebut, takkan kurang barakah. Lepas tu dia suci, dia ada wudu dan sebagainya ketika sebut, lagi berkat dia lagi banyak. Jadi dia tak mau makanan yang kurang berkat. Kerana bila kurang berkat, maka akan melambatkan untuk buat ibadah. Ini antara yang ulama-ulama sufi pandang begitu. Bukan sebab masalah kata pandang hina dan sebagainya. Lepas tu kalau kata kita pergi ke majlis-majlis Naqsyabandi, kebanyakan yang masak kalau di Mesir adalah orang lelaki, bukan orang perempuan. Orang lelaki yang masak. Baik, satu hari ada seorang ulama besar Naqsyabandi pergi ke rumah seorang inilah, ada seorang ulama juga. Sampai di rumah tersebut, sambil duduk minum, Syekh ni duduk sebut, kami Naqsyabandi tak minum dan makan kalau kata yang dibuat oleh orang yang haid. Sambil duduk minum duduk sebut tu, kami tak minum kalau ni minum juga. Saya tak minum, tapi dia minum sampai habis ayak tu. Syekh ni pelik. Kenapa Syekh ni dia ulang banyak kali perkataan tu? Bila dah Syekh balik, maka dia pun jumpa dengan isteri dia. Dia kata, kamu haid ke hari ni? Perempuan tu kata, isteri dia kata, ya saya haid hari ni. Masya Allah. Nampak nak kesyaf. Tahu kata perempuan tu haid, tak nak tengok pun, bukan tengok. Tapi nampak benda tersebut. Kemudian dia minum juga untuk memberi hormat kepada tuan rumah yang jemput dia pada ketika tersebut. Ala kulli hal, ini tidak jadi masalah apa. Itu masuluk di kalangan sebahagian daripada ahli turuq. Baik, terus. وبه إليه قال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. Rasulullah selalu membuah minyak pada rambut dan selalu sikat juga janggut. Bukan sikat rambut je, janggut sekali sikat. Jadi kita kena juga tasrihul lihyah. Jangan biar tabak beberapa hari. Sikat, bagi dia comel. Yuksirul khina', dan Nabi banyak memakai khina'. Khina' sini maksudnya adalah letakkan benda di dalam kepiah dia
untuk menjaga daripada rosak kepiah tersebut. Maksudnya letakkan mindil, kain, diletakkan dalam kepiah untuk jaga takut kena minyak dan sebagainya. Faham? Itu antara jaga Rasulullah, cara menjaga pakaian. Wa hatta ka'anna saubahu saubu zayyat, sehingga pakaian Rasulullah seumpama pakaian tukang minyak. Sebab nampak pakaian ni tak mana? Ni, tang kepiah tu dah. Nampak qinak Nabi SAW tu nampak berminyak, seolah-olah tukang minyak. Saubu zayyat, pakaian orang tukang minyak. Nampak nak kata apa? Terlalu banyak minyak yang Nabi letak pada rambut. No? Nampak kata Nabi terlalu menjaga credibility. No? Tu. Dengan personality. Tu. وبه له قال عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحب التيمم بطهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انفعاله إذا انفعل. Nabi SAW suka berkanan-kanan. Maksud memulakan sebelah kanan. Kalau Nabi berwuduk, Nabi akan berwuduk sebelah kanan. Kalau Nabi mengikat rambut, Nabi akan sikat belah kanan dulu. Kalau kata Nabi pakai kasut, mula belah kanan dulu, cabut belah kiri. Cabut kiri dulu, masukkan kaki kanan dulu. Itu cara dia. Semua benda lah, masuk pakai baju. Benda yang ada dua kibal, maksud benda yang ada dua bahagian, maka elok masuk kanan dulu. Kain pelekat macam mana tak kain pelekat? Pelekat elok masuk kalau daripada bawah, masuk kaki dulu, kaki kanan, lalu masuk kaki kiri. Kalau masuk ke atas macam mana pula? Jenis buh ke atas. Buh ke atas masuk tangan kanan dulu. Boleh pilih gitu. Kecuali memang kain pelekat tu dia memang sangkut, betul kita kena pisau terjun kan. Insya-Allah. Terus sila. Mapun. Lewat-lewat ni. قال عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا. Nabi melarang untuk kita menyikat selalu orang lelaki lah, khususnya illa ghibba, kecuali kadang-kadang saja. Jangan sikat setiap hari. Ada hari kena tinggal juga tak sikat rambut. Pakai kepiah terus. Pakai kepiah. Bukan tak sikat rambut sampai keluar rumah tu dia rambut macam dengan apa ni? Lawan dengan Batman tu. Joker kan. Rambut kita bukan gitu. Maksudnya kalau kata keluar, kadang-kadang perlu juga tidak sikat rambut. Sekadar sikat-sikat betul-betul rambut gitu saja. Illa riba, jangan selalu sangat. Karena yang buat selalu ni orang perempuan dia sikat rambut banyak-banyak ni. Ni sampai duk cermin tiap-tiap hari. Lagi tak sama hafte tu, lagi tu tak keluar ubah. Macam orang perempuan. Jadi tak usah duk buat perangai gitu. Nabi kata keluar. Dan kadang-kadang tu tidak sikat rambut. Sehari sikat, sehari tak sikat. Sehari sikat, sehari tak sikat. Itu cara. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah baca hadis dalam Sunan Tirmizi. Walaupun Imam Tirmizi bawah pada Imam Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lagi. Cuma Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pada ketika jumpa hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Itu betul cara cerita dia. Jadi bila baca hadis tersebut, katanya ada seorang rijal, ada lelaki-lelaki di kalangan Allah Subhanahu, di kalangan hamba Allah Taala, yang mana tangan-tangan jari-jari tidak menunjuk ke arah mereka. Maksudnya tak ada isyarat pada depan hadza rajul kabir, hadza minal awliya, hadza minal anbiya, minal ulama, tak sebut kita apa. Orang tak nampak, tak pandang dia langsung. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menangis. Kalau ketuk pintu rumah orang, orang tak akan buka. Kalau tegur orang tak akan balas balik. Nampak kata orang ni orang tidak dipandang oleh manusia. Tapi mereka ni dekat dengan Allah Taala. Ada hadis sebut gitu. Sayyidina Umar menangis ketika sebut. Dia kata apa? Aku Umar bin Abdul Aziz, kalau lalu orang akan tunjuk aku. Hadza Umar bin Abdul Aziz. Maka aku tidak boleh beramal dengan hadis ni. Dia kata, kalau aku ketuk pintu rumah orang, sudah tentu orang akan buka pintu kerana aku ketuk pintu. Jadi kata dia, ada satu hari yang aku perlu untuk beramal seperti lelaki-lelaki ni. Jadi dia buat je lah. Ada hari yang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memakai pakaian suf, pakaian yang sufi, kemudian tidak memakai penutup kepala dan biarkan rambutnya tidak bersikat, benar keluar dan orang tak kenal pada ketika tersebut. Maka dia dapat beramal dengan hadis tersebut. Faham tak? وبه يقال عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترجل غبا. عن رجل من أصحاب رسول الله, ini dipanggil ilmu, dalam ilmu apa ni, mustalah hadis ni dipanggil ilmu Allahumma salli ala Muhammad, bukan majhul, ilmu apa? Cuma dia kata nama-nama lelaki yang majhul dicari balik oleh ulama-ulama hadis sampai jumpa nama lelaki tersebut. Tak diriwayatkan. Cuma ulama-ulama hadis, contoh seperti Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ini antara pakar dalam ilmu tersebut. So dia akan cari semua riwayat dan kemudian dia katakan
lelaki yang dimasukkan di sini adalah sekian orang. Rajul di sini ada 3 pandangan ulama. Yang pertama Al-Hakam Ibni Amrin, yang kedua kata para ulama rajul di situ adalah Sayyidina Abdullah bin Sirjis, yang ketiga Sayyidina Abdullah Ibni Mughaffal. 3 pandangan ulama tentang rajul tersebut. Ala kulli hal, tidak mengetahui nama sahabat tersebut tidaklah menyebabkan hadis tersebut jatuh martabat, kerana as-sahabah kulluhum udul, sahabat semuanya adil. Tidak ada masalah kalau dimajhulkan sekalipun. Jadi kata dia, Sayyidina Nabi selalu kana yatarajjalu ghibba, jarang-jarang sikat rambut, bukan selalu sikat. Terus babu ma jaa fi syaibi Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi syaibi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bab berkenaan dengan uban Rasulullah. Wa bihi qala qultu li Anas bin Malik hal khataba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيئا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله عنه تعالى خطب بالحناء والكدم. Jadi Nabi SAW, adakah ditanya pada Sayyidina Anas bin Malik, Nabi selalukah memakai khidar, maksudnya memakai inai pada rambut Nabi SAW? Kata Sayyidina Anas, lam yablugh zalik, tak sampai pun banyak rambut Nabi itu putih sampai nak kena pakai inai, sikit sangat saja. Karena fi sudghaihi, sudghaih maksudnya di sini, sudghaih. Di sini ada sedikit putih rambut Nabi SAW. Maka tak perlu nak pakai inai kerana sikit sangat. Sayyidina Abu Bakar pakai dengan hinna dan katam. Hinna katam macam pok sekali jadi warna merah kehitam-hitaman. Jadi merah-merah sikit gitu. Maka Nabi Sayyidina Abu Bakar pakai kerana Sayyidina Abu Bakar rambutnya putih semuanya. Walaupun dia lebih muda pada Sayyidina Nabi SAW 3 tahun. Waktu Nabi diutus menjadi Rasul 40 tahun, umur dia 37 tahun. Dia muda 3 tahun, tapi dia lagi tua daripada Nabi, nampak? Ini kata Nabi SAW, dia ni awet muda. Nabi awet muda. Nabi tidak ada uban secara penuh rambut, sikit saja sebahagian rambut saja. Itu riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih, Nabi tidak pakai inai. Tapi riwayat yang sahih, ada juga riwayat yang menyebutkan kata Nabi pakai inai. Pakai inai di sini mungkin Nabi pakai semata-mata untuk nak bagi warna pada rambut saja. Tu. Bukan untuk sebab menutup uban. Tu faham tak? Cuma yang kuat riwayat Imam Bukhari, Nabi tidak pakai inai pada rambut kerana tidak ada uban yang banyak. Baik, terus. وبه إليه قال عن أنس بن مالك قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. Kerana Anas mengira janggut Nabi SAW dan rambut Nabi SAW ada inai berapa banyak, ada janggut uban berapa banyak, dan rambut yang uban berapa banyak, ada lebih kurang 14 helai je kata dia. Itu dia, sikit sangat je maksud dia. 14 helai saja uban tersebut. Terus. وبه إليه قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيب وإذا لم يدهن رؤيا منه. Baik. Rasulullah SAW ditanya adakah memakai inai, adakah Nabi beruban? Kata Sayyidina Jabir ibn Samurah, kalau Nabi pakai minyak tak nampak uban tersebut, tertutup dengan minyak rambut tadi. Kalau Nabi tidak pakai minyak maka akan nampak uban tersebut. Terus. وبه إليه قال عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. Rambut Nabi SAW, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, yang uban ada 20 helai lebih. Jadi macam mana beza dengan pandangan Sayyidina Anas tadi? Sayyidina Anas kata ada 14, ini 20 pula. Maksudnya mungkin ada tempat yang Sayyidina Anas tak kira, Sayyidina Ibn Umar kira. Yang kedua, waktu Sayyidina Ibn Umar, mungkin waktu Sayyidina Anas kira waktu tu 14, waktu Sayyidina Ibn Umar kira lepas tu pula ada tambah lagi 6 lagi, jadi 20 lah. Nah, abangnya satu lagi kata para sahabat sangat mengambil perhatian tentang Rasulullah sampai uban pun kira. Kita ni sempi macam mana pun tak kira uban kita. Kau tanya bini kita, bulu janggut kita ada banyak mana uban. Bini kita tak pasang, tak ada nak tengok benda-benda tu, kan handsome mana pun. Itu maksud dia, kerana terlalu comel Rasulullah sampai sahabat tak amun dengan benda yang mereka nak tengok, tak tahu nak buat apa dah. Kira uban pula, uban nombor 1, 2, 3 sampai tahu tu. Yang kira ni semua sahabat kecil. Nampak tak? Kalau sahabat besar kita kata tadi tidak mampu untuk mengira kerana tak mampu nak tengok Rasulullah lama-lama. Terus.
وبه إليه قال عن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, kamu beruban ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya, aku telah beruban disebabkan Hud wa akhawatuha, dan juga saudara-saudaranya. Maksudnya surah Hud dan surah yang Al-Waqi'ah, surah Mursalat, Amma Yatasa'alun, surah Iza Syamsu Kuwirat. Surah-surah dalam Quran. Kenapa surah-surah ini menyebabkan Rasulullah jadi beruban rambut? Karena dalam surah ini banyak menceritakan berkenaan dengan kiamat dan tanggungjawab. Rasulullah bimbang, takut-takut tak istiqamah. Dan surah Hud ada ayat Quran Allah Ta'ala sebut fastaqim kama umir. Diakibatkan ayat tersebut beruban rambut Nabi SAW karena terlalu memikirkan susahnya untuk istiqamah. Tu Nabi SAW yang kita ma'ruf adalah Sayyidu Al-Mustaqim. Orang yang istiqamah ni adalah ketuanya Rasulullah. Memang tak akan ada i'wijaz, tak akan ada futur dalam kehidupan Rasulullah. Tu pun Rasulullah masih bimbang lagi. Kita patut lebih aula bimbang. Nah. Terus hadis. وبه إليه قال عن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها. Betul, hadis yang tadi juga. وبه إليه قال عن أبي رمثة التيمي تيم أو تيم الربابي قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي ابن لي قال فأريده فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر وقد علاه شيب وشيبه أحمر. Baik, Sayyidina Abi Rimsat At-Taimi, Taim Ar-Riba, dia datang jumpakan Rasulullah bersama dengan anaknya. Maka Rasulullah SAW diperlihatkan kepada dia, mana Rasulullah? Dia tanya kepada orang ramai, mana Rasulullah? Ni kali pertama dia berjumpa, orang tunjuk, fa'urituhu faqultu lamma ra'aituhu hadha nabiyullah. Dia tengok muka Rasulullah, terus dia sebut di mulut dia, ini Nabi Allah. Comel sungguh nampak. Dengan akhlaknya, dengan wajahnya yang cantik, yang begitu rupa, kata ni bukan orang biasa, ini Nabi Allah. Kemudian dia kata, Nabi, aku nampak Nabi pakai ketika sebut sauban akhdaran, pakai baju warna hijau. Ada dua lapis lah, mungkin baju atas hijau ataupun burdah Nabi warna hijau gitu. Dan waktu tu Nabi ada rambut alahu syayb, dan ada sikit uban pada rambut Nabi, syaybuhu ahmar. Hak ni yang jadi rilah ulama-ulama kata Nabi pakai inai. Nabi pakai inai dalam rambut Nabi. Cuma yang kuatnya ulama-ulama sebut syaybuhu ahmar ni kerana duduk di tengah panah ketika sebut. Boleh jadi. Dan uban kalau kata warna putih, dan dia ni putih yang metalik tu, putih yang jenis berkilauan tu, kalau kata kena dengan cahaya, orang akan nampak pancaran merah pada mata dia. Maka dia akan nampak warna kemerah-merahan. Jadi bukanlah pakai inai, tapi merah kerana terkena cahaya matahari. Itu maksudnya. Terus. وبه إليه قال قيل لجابر بن سمرة كان في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيب إلا شعرات في مفرقه إذا ادهن وراهن الدهن. Baik, Nabi tidak ada, jadi digabung dengan riwayat ni, illa sya'ratun fi mafriqihi. Uban Nabi ada sikit sangat, kata Sayyidina Anas ibn Malik, Sayyidina Jabir ibn Samurah. Tadi dah disebut fi sudghaih, ni ya, di sini kan, dekat sini sikit, lepas tu di sini ditambah lagi fi mafriqihi, di sini di tengah ni, dekat tengah ni ada sikit uban di sini. Orang kalau kita tengok lah, dia handsome, putih, lepas tu janggut smart, lepas tu rambut dia sikat rambut elok, rapi, kemudian ada uban sikit di sini, sini, smart. Oh, tak ada bandingan. Nampak lah. Ni kata comelnya Nabi SAW. Lepas tu ada orang sengaja buh uban, buh dai warna putih. Dia tak buh banyak, dia buh di sini, di sini. Roma irama. Nyanyi Indonesia tu kan. Dia ada uban di sini sikit, sini sikit. Kalau tengok orang nampak gah. Nampak gah, nampak masya-Allah. Apa hukum pakai dai warna putih? Hukum pakai dai warna putih. Kan kita dah bincang ni hitam warna putih macam mana pula? Hukum pakai dai warna putih kalau niat dia untuk nak nampak kata dia ni kemah pada orang lain. Kalau pakai warna hitam dan warna putih sikit, orang nampak masya-Allah, nampak macam orang tua-tua, nampak matang. Panggil budak-budak tapi nampak matang kerana nampak uban dia sikit. Sebab dia pakai dai. Hukumnya makruh. Tak haram, makruh. Baik. Kata para ulama, asyaibu jalalun wasawadu jamalun. Sawat, hitam rambut itu cantik. Wasyaibu jalal. Kalau putih pula, itu tunjuk kehebatan dan keagungan orang tersebut dan kemegahan dia ketika mana ada uban sikit tu.
Maka Nabi mengumpulkan dua-dua sekali, al-jalal wal jamal. Cantik pun ada, jamal pun, jalal pun ada. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Terus babu ma ja'a fi khidabi Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ja'a fi khidabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan memakai uban, memakai inai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmizi masukkan bab ni juga. Walaupun pandangan yang sahih, Nabi tidak perlu untuk memakai inai. Kerana tidak sampai pun rambut Nabi untuk pakai inai. Terus. وبه إليه قال أخبرني أبو رمسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ابنه فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر. Baik, ini Abi Rimsah tadi lah. Saya nasihat Abi Rimsah Taimah Ar-Rabi. Jadi dia datang bertemu dengan Rasulullah. Ni hadis yang sama, cuma dipecah-pecahkan dalam bab-bab yang tertentu. Jadi hukumnya boleh tak buat macam tu? Boleh, kata ulama. Dari perbuatan Sayyidina Al-Imam At-Tirmizi menunjukkan kata harus untuk kita masukkan bab-bab tertentu. Walaupun hadis tu panjang, cerita dia panjang, tapi dipecahkan masuk pada bab ni sikit, bab ni sikit, bab ni sikit. Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Itu antara hukum yang ulama-ulama keluarkan. Yang kedua, bila mana dia jumpa dengan Rasulullah, Rasulullah tanya, ibnuka hadha, ni anak kamu kan? Dia kata, ya, ni anak saya. Ashhadu bihi, aku bersaksi bahawa ini anak aku. Kerana Rasulullah SAW mengetahui ni kadang ni anak siapa. Kalau ni bukan anak dia, Rasulullah beri hebat, ni bukan anak kamu. Tu hebatnya Nabi SAW. Ada seorang lelaki, ketika mana Nabi SAW duduk atas mimbar, Nabi kata, tanyalah apa sahaja yang kamu nak tanya, aku akan jawab pada hari ini. Seorang sahabat bangkit, ya Rasulullah, man abi, siapa ayah aku? Orang bakal marah, apa tanya soalan macam tu? Dan sebenarnya tidak perlu marah, kerana dia tanya ni sebab berlaku khilaf. Ayah dia tu siapa? Dia sendiri tak tahu siapa ayah dia. Orang bakal duk kutuk mak dia. Kata mak dia buat dengan orang ni, buat orang ni, dia tak pasti siapa ayah dia. Maka tanya Rasulullah terus jawab tu, abuka fulan, ayah kamu fulan bin fulan. Balik tanya kat mak dia kata ya, yang Rasulullah kata tu betul. Rasulullah tahu mana. Ini kata ilmu bil ghaib, perkara ghaib. Baca banyak hadis kita akan jumpa Rasulullah mengetahui perkara ghaib yang sangat banyak. Boleh tulis kitab pula, kitab bab Rasulullah tahu perkara ghaib. Hadis-hadis yang Rasulullah meneka perkara, bukan meneka, memberitahu perkara tersebut dan perkara itu benar. Nampak tak? Qultu na'am. Antara hadisnya disusun oleh Syekh Ahmad Al-Ghumari. Ada kitab disusun oleh Syekh Ahmad Al-Ghumari, cerita berkenaan dengan perkara akan datang yang disebut oleh Rasulullah dan berlaku perkara tersebut sekarang. Adanya telegram, ada telefon, ada kapal terbang. Nabi dah sebut dulu ni. Ada pada zaman. Hadis-hadis tersebut disusun oleh Syekh Ahmad Al-Ghumari dalam kitab dia. Boleh buka, boleh beli di belakang Azhar. Kitab tersebut. Jadi Nabi kata apa? La yajni alaik wa la tajni alaih. Maksudnya kamu tidak akan boleh memberikan dosa, pahala dosa kepada dia. Maksudnya kamu kalau buat dosa, kamu tidak akan tanggung kepada dia, dan dia pun tidak akan la tajni alaihi, dia tak akan tanggung dosa. Kalau dia buat dosa ni, dia tidak akan tanggung kepada kamu. Kamu juga tidak akan menyebabkan dosa kamu ditanggung oleh dia. Wala taziru waziratun wizra ukhra, seorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Itu maksudnya. Terus. وبه إليه قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم. Ni riwayat Sayyidina Abi Hurairah, tapi riwayat yang lebih sahih daripada ini, Nabi tidak memakai inai. Itu riwayat. Ini kata Rasulullah pakai inai. Dan boleh jadi kalau kita gabungkan antara dua hadis ni, gabung antara dua hadis, maksudnya Nabi kadang-kadang pakai inai mungkin untuk menyihatkan rambut, begitu saja. Ya. Terus. وبه إليه قال عن جهذمة امرأة بشير بن الخصاصية قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو قال ردع شك في هذا الشيء. Baik. Jadi Rasulullah SAW pernah dilihat oleh Sayyidatina Jahzamah. Ini isteri kepada Bashir ibni Khasasiyah. Dia tengok Rasulullah SAW keluar daripada rumah dalam keadaan sedang yang fudu ra'sahu, maksud rambut Nabi masih lagi basah ketika tersebut. Wa qad ightasala, maksud Nabi lepas mandi. Dan di rambut Nabi ada lagi kesan inai di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud kata kesan kan inai zaman lah dia jenis sapu gitu kan. Zaman dulu ni mungkin tumbuk daun inai tu. Ada kesan-kesan sikit-sikit lagi dia punya serpih-serpih tu. Maka nampak kesan tersebut. Kata Sayyidina Al-Jahzamah, Sayyidatina Jahzamah. Qala radghun. Radghun maksudnya atharus sabri wa tibi. Kesan daripada inai tersebut. Jadi khilaf syakku fi hadha syekh. Maksud syekh di sini siapa dia?
yakni Ibrahim ibni Harun. Ibrahim bin Harun yang meriwayatkan hadis ni, dia tak pasti dia kata rad'un ke radhun, ain ke ghin. Tu bahasannya tu. Wallahu a'lam. Terus. وبه dan يقال عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخضوبا. قال حماد وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. Baik, Sayyidina Anas kata aku tengok rambut Rasulullah berinai. Ni tu kata kita gabungkan dua hadis tadi. Mungkin hadis yang kedua ni bermaksud Nabi kadang-kadang pakai inai, walaupun tidak beruban banyak untuk menyihatkan rambut. Yang kedua, kata Sayyidina Muhammad bin Aqil, aku tengok rambut Rasulullah yang ada pada Sayyidina Anas itu berinai. Sayyidina Anas simpan rambut Rasulullah Rasulullah wafat. Jadi dia datang tengok rambut Rasulullah kepada Sayyidina Anas. Maka Sayyidina Anas tunjuk rambut tu nampak warna merah. Jadi berinai rambut tersebut. Kata para ulama, mungkin yang menginaikan rambut tersebut adalah Sayyidina Anas sendiri untuk menjaga rambut tadi. Nampak tak? Rambut ni kalau kata berpisah daripada seorang, dia boleh tahan 60 tahun. Rambut biasa, kalau dia pisah daripada badan seorang tersebut, kalau dia lekat pada orang tadi, dia akan kekal. Dia antara benda yang tak dimakan tanah, dan payah lambat nak dimakan tanah. Kalau rambut ni dia terpisah dah dengan orang, dia akan makan masa 60 tahun untuk nak hancur rambut tersebut. Tapi rambut Rasulullah dah hampir 1000 tahun lebih, masih dikekal macam tu. Tidak berbuah alat pengawet dan sebagainya, kekal macam biasa. Jadi dia kata kekal selama-lamanya. Dan disimpan oleh beberapa orang sahabat Nabi SAW. Banyak kelebihan tentang rambut Nabi SAW. Kalau cerita sini tak habis cerita kita. Ada seorang lelaki, cerita bilang sikit lah. Cerita berkenaan dengan rambut Rasulullah ketika mana ada seorang lelaki dia sakit kanser. Sakit kanser di kepala. Bila kanser di kepala, maka dibawa bertemu dengan dah cek doktor kata ni kanser tahap tinggi dah ni. Dia ada level-level tu kan. Ni level yang tinggi dah, kata kalau kata bedah pun 50-50 mungkin mati. Jadi dah bimbang, dah budak lagi, masih budak lagi. Maka akhirnya diberi cadangan pergi jumpa dengan seorang ahli keluarga Rasulullah SAW yang ada menyimpan rambut Rasulullah. Maka pergi bawa jumpa rambut Rasulullah. Dia kata pergi jumpa, dia kata kami nak minta ambil berkat dengan rambut Nabi SAW. Maka ahli keluarga Rasulullah tu ambil rambut tadi, letak dalam bekas. Kemudian diletakkan di atas kepala budak ni. Selama berapa lama? Tak gitu, kemudian letak. Diulang perkara tersebut selama 2 minggu, 3 minggu. Setiap hari pergi untuk tak atas rambut gitu ya. Rambut Nabi duduk dalam bekas, dia letak atas kepala. Selepas beberapa minggu lepas tu, apa yang berlaku bila cek dengan doktor, kanser tadi berkurang. Heran doktor, pergi mana kanser? Dia dah peringkat bahaya lah kan? Wallahualam. Dan dibuat lagi terus. Akhirnya sampai tu peringkat cek dengan doktor, hilang kanser tersebut. Tak ada tu ini kita keberkatan rambut Nabi SAW. Atau kalau kita pergi ke tempat-tempat yang ada rambut Rasulullah, jangan lepaskan peluang untuk ambil rambut tersebut, letak di atas kepala kita. Nampak tak? Kita alhamdulillah baru ni pergi ke makam Sayyidina Sidi Ahmad Badawi radhiyallahu anhu tahun lepas kan. Agak pergi dan minta untuk masuk dalam bilik simpanan alat-alat dan juga barang-barang Syekh Sidi Ahmad Badawi. Dalam tu ada rambut Rasulullah. Ada simpanan rambut Rasulullah SAW yang kita minta untuk masuk, bayar seorang RM5 kot. Dan dia buka, bagi izin untuk kita masuk, dan akhirnya dibenarkan untuk kita letakkan rambut Nabi atas kepala kita. Alhamdulillah. Orang ni pernah letak juga sekali. Buat gitu lah kalau kita jumpa, buat gitu. Jadi kalau di mana di India ada majlis-majlis ulama-ulama hadis setiap tahun. Dia bahkan satu hadis, ada satu majlis yang majlis tersebut akan diikramkan rambut Nabi SAW. Rambut Nabi disimpan oleh seorang ulama besar hadis di India. Maka dia akan bawa dalam majlis tersebut dan akan diambil berkat ramai-ramai dengan dengan rambut tersebut yang diletakkan dalam bekas. Kalau main pergi tengok kapiak tu tidak ada masalah. Ulama ada tulis kitab, Al-Imam Syekh Amin Kurdi radhiyallahu an ada tulis sebuah kitab, bukan Amin Kurdi, Amin Qutbi. Ulama besar pada Makkah Al-Mukarramah tulis sebuah kitab berkenaan dengan asar dan juga kesan-kesan peninggalan Rasulullah dan cerita-cerita yang mana hasil daripada kesan-kesan tersebut yang ditinggalkan. Nampaknya kasut Nabi SAW pun berkatnya kasut Rasulullah, janggut Nabi, sorban Nabi dan sebagainya. Semuanya ada keberkatan yang sangat hebat. Pedang Rasulullah dan sebagainya. Babu maja'a fi kuhli Rasulillah. Babu maja'a fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Wa bihi lahu qala 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala iktahalu bil ithmi fa innahu yajlu al-basara. Iktahalu bil ithmi. Iktahidu.
اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلي البصر وينبت الشعر. Waza'ama, tu baca. وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة 3 في هذه و3 في هذه. Nabi beriktihar. Nabi kata iktahilu bil ismit. Ismit ni adalah nama bagi batu yang mana khas untuk dibuat kuhl. Kuhl maksudnya celak. Nabi bercelak dengan menggunakan ismit. Ismit ni ada jual di Mesir pun ada jual. Tetapi kedai-kedai kan, kalau tanya kedai yang jual celak, tanya nak ismit. Bukan ismit ulam raja, ismit ulam raja Ramli kan. Jadi ismit tu elok pakai. Kalau di Madinah Al-Munawwarah, Makkah, dia jual ismit yang dicampur dengan air zam-zam. Air zam-zam. Jadi eloklah kalau beli. Di sini pun rasa ada jual. Dia bawa main daripada Makkah, jual kat sini. Cuma Nabi kata apa? Fa innahu yajlul basar. Dia akan mencerahkan mata. Wa yumbitu sya'ar, dan akan menumbuhkan bulu mata, bukan rambut noh. Tak kira pakai kat ini rambut tumbuh. Genau gitu. Maksudnya sya'ar di sini adalah maksudnya asy-sya'ru ai ni, sya'ru fil ain. Al-ahda maksudnya. Ni bulu-bulu mata ni akan tumbuh dengan lebat. Tapi tengok balik, kata para alim ulama, ini adalah kepada mata yang sihat. Ada orang yang tak sesuai mata dia pakai celak. Pakai celak dia jadi merah terus mata. Elok tinggalkan, takut buta mata ni. Jadi Nabi SAW nak kata ni kepada orang yang sihat matanya. Yang sihat mata silakan pakai. Yang tak sihat tak boleh pakai. Itu seolah-olah. Ni para ulama syarahkan begitu. Dan Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan bahawa Rasulullah ada mukhulah, bekas untuk bercelak pada setiap malam. Ada bekas khas untuk celak. Jadi elok. Ni semua ni sunnah Nabi SAW. Ada bekas celak, ada sikat rambut, ada cermin. Ni semua sunnah Nabi. Kita pun ada di rumah kita. Cuma celak kot kadang-kadang tak apa.